Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Untuk seterusnya, bengkel kita akan laksanakan pada hari Sabtu nanti, iaitu pembinaan aplikasi dan sistem pengurusan peperiksaan peringkat dalaman untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, untuk kali ini saya tunjukkan yang sekolah rendah terlebih dahululah, di mana ada aplikasi untuk exam ataupun peperiksaan kali pertama dan kali kedua, ada dashboard dan panduan pengguna. Untuk dashboard, apa yang akan dipaparkan bila kita buat pengisian dalam menu ni. Untuk exam pertama contohnya kita buat untuk bahasa Melayu, pilih kelas, dan kita boleh masukkan data-data ataupun markah. Dan markah tersebut akan dihantar ke dashboard lah. Contohnya ini adalah dashboard exam yang pertama, murid yang telah mengambil peperiksaan. Kemudian kita ada analisis by subject untuk exam yang pertama. Okey, kita boleh pilih. Contohnya kita nak pilih subjek apalah. Contohnya bahasa Melayu. Dan dia akan paparkanlah untuk subjek bahasa Melayu ni keseluruhan, boleh pilih tingkatan, tahun ataupun kelas tertentu. Contohnya satu bestari, dan untuk satu bestari ni ada yang dapat A, ada dapat B dan ada dapat E. Untuk lihat murid yang gagal, kita boleh klik pada yang E ni, 3 orang, dia akan keluarkan senarai nama murid yang gagal. Untuk subjek seterusnya samalah. Boleh pilih base kepada nama kelas, tahun tingkatan ataupun nama murid sendiri. Okay, itu adalah untuk sekolah rendah. Lebih simple lah. Dan ada result untuk carian markah ataupun keputusan ataupun pencapaian murid. Okey. Contohnya SK Makassar, dia kosongkan dulu datanya. Dan murid boleh masukkan IC masing-masing. Contohnya IC saya, Sarip. Kita klik di mana-mana tempat, dia akan berikan data untuk subjek bahasa Melayu, grade berapa, bahasa Inggeris, grade berapa, sehinggalah jumlah markah, purata markah dan grade keseluruhan, serta kedudukan dalam tahun dan dalam kelas. Sama dengan exam yang kedua, dia mempunyai analisis by subject dan ada result untuk ujian kali kedua. Tarik IC, masukkan IC lah, dan dia akan keluarkan paparan nama murid, markah dan keputusan lah, jumlah markah keseluruhan, jumlah grade keseluruhan, purata dan sebagainya. Okey, itu adalah pengenalan. Okey, seterusnya macam mana kita nak copy jadikan aplikasi dan dashboard ni kepunyaan kita. First, kita kena sign in terlebih dahulu AppSheet. appsheet.com. Kemudian klik pada sign in. Okey, klik pada Google. Dan kita carilah akaun delima kita. Klik dan allow. Itu untuk proses sign in terlebih dahulu. Dah siap, kita boleh pangkahlah. Okey, seterusnya kita masuk semula dalam ni, kena reload page lah. Tadi kita baru sign in. Kalau kita terus copy, dia tak jumpa. Error 303 lah. Okey, barulah kita klik copy and customize. Klik. Dan kat sini kita boleh tukar nama MySAPS SK Lemal. Okey, ni nama sekolah kita. Kemudian di bahagian ni klik pada copy app. Klik copy app. Okey, biasanya dia akan ambil masa dalam 2 ataupun 3 minit lah untuk proses copy aplikasi tersebut. Okey, sambil-sambil kita tunggu dia copy, kita copy dulu dashboard. Okey.
Data Studio kalau kita tak sign in lagi, Data Studio, saya sign out dululah Data Studio ni. Local Studio. Okay, ni saya dah sign in, saya sign out. Saya sign out dulu. Okay, kalau kita tak sign in, kita klik sign in lah menggunakan email delima kita juga. Next. Okay, tu kita sign in account Local Studio menggunakan account delima kita. Dah, barulah kita pergi bahagian 3 dot ke atas ataupun more option dan make a copy. Klik. Dan yang ni tak perlu ubah apa-apa, klik je terus pada copy report. Yang asal ni adalah bukan kepunyaan kita, tak ada button edit. Jadi kita boleh pangkah. Yang ni adalah kepunyaan kita. Ada button edit. Yang ni kita tukarlah. Contohnya copy off pada SK Lemal. Nama sekolah kita sama dengan yang ni. Sekolah Kebangsaan Lemal. Kemudian kita pergilah tempat analisis subjek, tukar nama. Edit Lemal. Kemudian dalam exam pun sama. Di Makassar kan, kita tukar je. Makassar kepada SK Sekolah Kebangsaan Lemal. Okey. Back. Seterusnya exam 2 sama, semua kita buat. Edit Lemal. Saya copy je lah. Kemudian analisis subjek sama juga, edit. Kita just tukar nama sekolah. Okay, dan akhir sekali result murid untuk kali kedua lah. Sama juga SK Makassar ni tukar kepada Sekolah Kebangsaan Lemal. Okey, dah. Back. Okey, tu untuk kita edit. Nak tukar gambar pun boleh sebenarnya. Okey, sekarang ni kita akan buka. Ni dah siap ni. Klik customize your app. Okey, ini adalah aplikasi kita. Okey, kita pergi bahagian nak deploy ni, kita deploy, siap-siap. Okey, move app to deploy state. Dan kita nak reconnect data ni dengan app kita. Okey, kita tunggu sekejap. Ambil dia biasanya sekejap aja ni untuk publishkan aplikasi ataupun app peperiksaan dalaman kita lah. Keep. Okay, kalau kita lihat tak cantik dia punya logo, kita boleh tukar logo ni. Boleh buka flag icon. Dan kat sinilah kita cari examination. Okey, kita boleh cari logo yang kita rasa menarik. Dan kita akan save dalam bentuk PNG lah. Ini continue lah. Okey, cari sampailah kita rasa berkenan. Yang ni pun lama juga nak mencari ni. Okey, saya ambil lah satu contoh lah. Mana yang berkenan. Oh ni. Exam. Keluar. Examination. Salah pilih punya. Salah tajuk. Buat ikut suka dia je. Okay, kita ambil je lah satu. Klik. Dan kat sini kita klik pada free download.
png free download. Okey, dia akan download lah. Okey, seterusnya kita akan tukarlah logonya. Macam mana nak tukar? Buka dulu Google Drive, kita kena upload. Kena upload terlebih dahulu logo tersebut. Klik My Drive, file upload. Di bahagian download tadi kita akan ambil lah logo ni yang cantik. Open learning, tajuk learning bawah lawa. Okey, kita pergi bahagian info, dashboard, edit logo dan app logo ni kita klik. Dia ada custom dan ada file. Klik file, ambil dalam Google Drive. Tadi nama learning. Search. Dah ada, klik select. Jadi dia akan bertukar logo ni. Okey, save. Okey, dah siap. Sekarang ni kita nak reconnect data. Apa yang kita kena ambil ialah daripada data. Dan kat sini dia ada dua, iaitu exam 1 dan exam 2. Klik exam 1 ataupun APDM 2. Klik view source. Dan satu lagi APDM view source. Okey. Sekarang ni kita masuk. Kita ada dua database, iaitu yang exam yang pertama dan exam yang kedua. Sekarang ni kita akan reconnect. Edit. Resources, manage, edit data source. Okey, kita ambil dulu yang kedua ataupun yang pertama. Klik edit. Okey, yang ni yang pertama lah, exam, data exam yang pertama. Copy URL. Kemudian di bahagian URL ni kita paste lah. Ctrl V. Dan kita cari data exam 1. Klik data exam 1 dan kita reconnect. Okey, kita klik apply. Okey, dah siap. Kita check. Tak ada, kalau ada blur kena ubah lah. Klik finish. Okey, kemudian yang kedua, APDM 2 ni, copy URL. Kemudian edit. Sama juga URL. Paste. Kalau kita paste dengan mouse, kena klik enter. Cari data APDM 2. Klik dan kita reconnect. Okey, apply. Okey, dah siap. Klik, boleh check. Tak ada masalah. Klik je finish dan close view. Okey, sekarang ni kita dah reconnect datanya. Okey, sekarang ni kita klik share pada dashboard. Restricted kita tukar kepada unlist dan kita copy link. Klik copy link dan save. Kemudian kita masuk dalam app kita, pergi bahagian data, cari menu utama. Klik menu utama, view source. Okey, dalam menu utama ni, kat tengah menu utama, kat sinilah kita akan copy pautan dashboard. Paste. Kemudian bawah ni adalah pautan database 1, database 2. Mana database 1? Ini adalah database 1 APDM ataupun data exam 1, kita copy, letak dalam menu data. Paste. Kemudian yang kedua sama juga, copy, letak dalam menu utama di bahagian database exam 2. Paste. Okey, kalau kita refresh, kita boleh pangkah dah ni. Contohnya bila kita klik pada dashboard, dia akan pergi bahagian skema dashboard. Dan data-datanya telah reconnect. Okey, ini adalah data bukan murid sekolah kita. Okey, macam mana kita nak delete semua database? Okey, masuk dalam APDM balik. View source. Satu lagi APDM 2. View source. Kita delete terlebih dahulu data yang ada dalam APDM ni. Di bahagian APDM ada warna hijau. Yang warna merah
Jangan usik. Yang warna hijau je. APDM dan exam 1. Daripada 2, scroll down. Sampailah 1700, tekan delete. Okay, sama dengan exam 1. Dah ada data ni. Daripada nombor 2, scroll down. Sampai 1700, delete. Okay, tu kita delete database yang pertama. Exam yang pertama. Okay, kita masuk dalam yang kedua. APDM 2 pula. Sama juga. Daripada nombor 2, scroll down. Sampai bawah. Tekan delete. Kemudian, untuk exam 2, daripada nombor 2, scroll down, tekan delete. Okey, dah. Semua telah kosong. Bila kita refresh, dalam data exam, APDM dah kosong. Sama dengan untuk BM dah tak ada lah. Kalau kita check dalam menu yang kedua pun, BM dah tak ada. Tak boleh masukkan data. Okey, kalau kita refresh ataupun kita reload page, data-data yang ada dalam dashboard dah kosong. Okey, kalau kita lihat, semua dah kosong lah. Dia akan keluar no data. Sama dengan analisis subjek exam 1, semua kosong. Kat sini ada. Contohnya bahasa Melayu, bila kita klik, tak ada keluar apa-apa. Sebab data dah kosong. Okey, sekarang ni macam mana kita nak masukkan data murid-murid kita? Kita akan masukkan melalui APDM. Okey, saya akan minimize. Saya akan buka data APDM yang telah kita muat turun. Okey, yang ni adalah data yang bukan yang sebenar lah. Saya dah ubah nama dan sebagainya. Okey, data ni kita muat turun secara keseluruhan. Kemudian kita pergi bahagian file, save as, letak di desktop, ataupun saya letak dalam projek lah, SAPS project. Yang type save as type ni kena pilih comma delimited, CSV comma delimited. Dan kat sini kita tukarlah nama baru ni kepada SAPS SK Lemal. Dan kemudian kita klik button save. Yang ni boleh pangkah, yang ni boleh pangkah. Okay, sekarang ni kita masuk dalam kita punya app. Okay, first apa yang kita kena buat ialah kita masuk dalam menu exam, pergi bahagian ni paparan handphone dia. Kita buka paparan besar lah sikit, lebih menarik. Okay, home, kita pergi bahagian menu exam 1. Okay, kat sini upload ataupun kita muat naik data APDM untuk database. Klik APDM. Kat sini dia ada button upload APDM. Klik dan kita pergi bahagian desktop. Ada dalam projek tadi saya letak, iaitu SAPS SK Lemal. Klik open. Okay, jadi dia akan tarik data tersebut lah masuk dalam kita punya. Tadi ada 200 lebih. Sekarang ni yang murid terkini adalah 397. Data ni dia akan hantar ke APDM. APDM kat sini. Dah masuk dalam exam pun akan masuk auto. Exam ni akan auto lah. Okey, tu untuk yang pertama. Klik OK. Dah siap ni. Kita boleh refresh ataupun sync. Itu untuk yang pertama. Ni kita boleh reload page. Dah selesai step yang pertama. Database ada lagi. Reload lagi. Dia lambat sikit. Kalau kat sini dah ada belum? Ataupun kita reload page-nya. Okey, tu untuk yang peperiksaan pertama. Kita akan masukkan juga untuk peperiksaan yang kedua. Kita check. Dah ada lah. Semua murid dah masuk lah. Okay, sekarang ni yang kedua, menu exam 2. Sama juga database. Upload daripada yang APDM kita. Dan kita klik open. Dia akan tarik data tersebut lah. Okay, dah masuk 397. Okay, kita reload.
Seterusnya, tu untuk tugasan admin untuk upload data APDM. Lepas ni saya akan tunjukkan panduan untuk guru-guru lah. Macam mana guru-guru nak masukkan markah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Data kosong lagi. Belum masuk lagi datanya. Oh, cuma ada senarai nama. Cuma senarai nama sahajalah, tanpa data, sebab data belum kita masukkan lagi. Kosong. Kalau kita masuk, pilih subjek bahasa Melayu, masih kosong, tak ada lagi, sebab data belum dimasukkan. Untuk masukkan data, saya buat terus untuk peserta. Untuk masukkan data, contohnya kita klik pada menu exam, kemudian boleh pilih lah. Nak cantik dalam ni. Reload page. Sebab kita masih baru. Menu exam. Kita pilih contohnya subjek yang ada ni. Bahasa Melayu. Pilih darjah berapa. Contohnya 1 bestari. Ataupun 1 cemerlang. 1 gemilang. 1 wawasan. Bergantung kepada kita lah. Contohnya 1 bestari. Macam mana kita nak masukkan markah? Klik pada pensel. Atas ni ada pensel. Masuklah markah untuk bahasa Melayu ujian 1. Contohnya 34, 78, 89, 90 dan sebagainya. Dah siap masukkan markah, kita klik button save. Jadi bila kita save, data tersebut akan dihantar ke spreadsheet untuk ujian yang pertama. Dalam database ni, dia akan hantar ke sinilah. Dan data-data dia akan ada dalam ni. Data-data ni akan hantar ke data exam 1 dan akan diproses. Kat sini dia akan proses. Contohnya kalau kita lihat sekarang ni dah ada jumlah markah sebanyak 67. Kemudian purata 67%. Kedudukan dalam kelas nombor 3. Kedudukan dalam tingkatan dan sebagainya lah. Dan grade. Semua dia telah diproses. Kalau kita refresh ataupun kita reload page, data tersebut telah dihantar ke dashboard. Dia akan ambil masa 15 minit kalau kita tak refresh. Ini adalah data-data terkini yang kita baru masukkan. Kalau kita lihat dalam analisis, contohnya kita pilih subjek bahasa Melayu, dah ada graf. Ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat E. Dan kalaulah kita buat carian result murid, contoh kita akan masukkan data murid yang dah isi tadi seorang. Okey, kita masukkan IC-nya, paste dan kita klik lah mana-mana. Jadi data bahasa Melayu dah ada 67, grade B. Dan data lain sebab belum diisi lagi lah. Okey, dah ada jumlah markah iaitu 67, peratusan, berapa grade keseluruhan, kedudukan dalam kelas, dalam tahun dan kedudukan dalam kelas. Okey, sekian. Kalau murid pula nak print, klik save, klik share. Klik button ni, dia ada button download report lah. Boleh download, contohnya yang result yang pertama ni boleh download. Dia akan beri kepada kita satu PDF untuk kita print, simpan dan sebagainya. Okey, itu untuk sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, dia ada sedikit perbezaan. Ada lulus, gagal dan sebagainya lah untuk sekolah menengah. Okey, kita jumpa lagi pada Sabtu malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.